Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Dan Masya Allah, sebenarnya cakap pasal pengorbanan kan, pengorbanan ini datang dalam pelbagai warna kan, dan warna-warna inilah yang mengisi kehidupan manusia. Tanpa pengorbanan, apalah erti nilai kasih sayang itu dan juga keikhlasan. Masya Allah. Dan untuk bercakap tentang pengorbanan pertama sejarah umat manusia sempena kempen Korban Ikhlas 2022, bersama-sama kita di talian Skype ketika dan saat ini Datuk Ustaz Badli Shah, Duta Korban Ikhlas. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih. Masya Allah. Ustaz, kita semua akan menyambut Hari Raya Aidil Adha tak lama lagi kan? Dan kita juga sering dikaitkan dengan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kali ini, boleh tak Datuk ceritakan sikit ibrah kisah pengorbanan Nabi Adam alaihissalam dan juga anak-anak baginda Qabil dan juga Habil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, kita tidak pernah lekang daripada soal pengorbanan. Kerana kita hari ini berjaya kerana pengorbanan, sama ada diri kita ataupun orang-orang yang di sekeliling kita. Maka ini menjadi lumrah dalam kehidupan. Sebab itu kalau kita meneliti di sebalik sejarah umat manusia yang diminta untuk mempersembahkan korban, sudah pastilah kita akan kembali teringat kepada peristiwa Nabi Adam alaihissalam itu ketika diturunkan ke bumi ini. Allah takdirkan isterinya Hawa menjadi pasangannya, dan baginda itu terkenallah dalam kisah kekeluargaannya berkenaan anak-anaknya pula yang telah melakukan ibadat korban. Jadi korban ini ibadat yang begitu lama sekali. Jauh sebelum Nabi Ibrahim melaksanakan ibadat korban, Nabi Adam alaihissalam dan anak-anaknya juga terlibat. Cuma apa yang kita boleh ambil pelajaran adalah ketika Habil dan Qabil mengadakan korban masing-masing demi nak mendekatkan diri kepada Allah, tetapi Allah hanya menerima salah satu saja daripada mereka. Apa sebab? Kerana korban yang terbaik yang dipilih oleh Allah adalah korban Habil. Sebab keikhlasan dia. Maka korban ini bukan soal berapa banyak lembu, kat mana ente nak buat, di luar negara ke dalam negara ke, sebelah rumah ke, satu bahagian ke, seekor kambing ke. Apa yang paling mustahak adalah keikhlasan. Kalau kita ikhlas itulah yang paling diterima oleh Allah. Sebab itu Qabil ketika dia mempersembahkan haiwan korbannya berupa barang-barang pertanian, gandum, dia beri bukan yang terbaik, dan diberi hanyalah sebagai syarat saja. Tetapi korban yang terbaik adalah Habil. Dia beri walaupun dia bukanlah orang senang, dia beri korban dia, kambing dia yang terbaik, kambing yang elok, kambing yang gemuk sebagai satu bentuk korban, dan itu yang diterima oleh Allah. Jadi pelajaran untuk kita hari ini, silakanlah kita melakukan korban walaupun kita mampu hanya satu bahagian saja misalnya, ataupun hanya kita mampu untuk lakukan di dalam negara saja, ataupun ada orang dia nak buat di luar negara, silakan, tak ada jadi masalah, asalkan keikhlasan kita itu yang paling mustahak. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, mungkin cakap pasal keikhlasan kan, mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit kempen Korban Ikhlas yang diadakan oleh Yayasan Ikhlas ini. Baik, terima kasih. Kita di Yayasan Ikhlas, kita telah lama berpengalaman untuk nak mengadakan tradisi korban ini, yang mana kita dah buat sejak tahun 2014 lagi, dan sepanjang daripada tempoh ini seramai 158,000 keluarga saudara Muslim, bukan sekadar di dalam negara, bahkan di 9 buah negara telah pun merasai dan menerima daging korban hasil daripada sumbangan rakyat Malaysia yang begitu ikhlas untuk melakukan korban bersama Yayasan Ikhlas. Dan insya-Allah pada tahun ini Yayasan Ikhlas akan meneruskan lagi syiar ini, yang mana kita akan melaksanakan korban di 7 buah negara, iaitu di Republik Chad, kemudian di Nigeria, di India, di Bangladesh, di Kemboja, Aceh, dan tidak ketinggalan di tanah air kita, Semenanjung Malaysia, dan juga kita buat di Sabah Sarawak. Jadi penyertaan korban bagi luar negara bermula daripada RM390 saja untuk satu bahagian. Jadi kita ajak masyarakat untuk lakukan korban bersama dengan Yayasan Ikhlas atas sebab pengalaman kita yang begitu lama melaksanakan program ini secara berterusan sejak daripada dulu lagi.
Masya Allah. Kalau mereka berminat, macam mana cara mereka nak sertai kempen Korban Ikhlas bersama dengan Yayasan Ikhlas pada tahun ini, Ustaz? Baik, kalau nak bersama dengan Yayasan Ikhlas untuk nak melakukan korban, boleh saja, ni yang paling mudah, layari saja laman web kami di www.korbanikhlas.com. Bagi yang sedang menonton, boleh saja snap gambar di dalam televisyen sekarang ini, ada maklumat yang tertera di bawah kita itu, skrin itu, dan terdapat pelbagai pakej-pakej korban ikhlas yang disediakan. Dan tuan-tuan puan-puan hanya perlu klik saja untuk nak daftar pakej yang diinginkan, ataupun bagi yang nak maklumat lebih lanjut, nak berinteraksi, boleh terus menghubungi pihak kami di talian 03 8751 2500 untuk sebarang kemusykilan ataupun maklumat lanjut. Jadi jangan tunggu lagi, masa dah semakin suntuk, cepat-cepat kita melakukan ibadah korban bersama Yayasan Ikhlas. Masya Allah. Datuk, kita semua maklum kan korban dekat sini macam mana caranya. Kalau kat luar negara tu pula macam mana? Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit? Korban di luar negara ini, dia tidak semudah yang kita tawarkan kepada masyarakat, sebab terlalu banyak perkara-perkara yang kita kena buat urusan dengan pihak-pihak yang lain. Jadi untuk pihak Yayasan Ikhlas, kita telah memilih beberapa buah negara di Afrika dan juga di India. Dan kalau kita kaji kepada latar belakang negara-negara ini, kebanyakannya adalah 10 tertinggi yang miskin di dunia lah. Kalau kita tengok di Afrika misalnya. Salah satu negaranya Chad. Ini negara nombor 4 yang termiskin sekali di dunia. Tapi Alhamdulillah, kita faham sana ada 60% penduduknya adalah Muslim. Jadi pihak Yayasan Ikhlas telah pun mendapat persetujuan dan juga pengiktirafan daripada Majlis Agama Islam Negara Republik Chad. Jadi itu kaedahnya, untuk melakukan ibadah korban di luar negara mesti dapat pengiktirafan dan persetujuan daripada tuan rumah. Jadi dengan kita mengadakan perjanjian-perjanjian dan juga persetujuan ini, maka insya-Allah kita dapat melaksanakan ibadah korban itu dengan cara yang sistematik. Sebab kita tidak mahu orang janji nak buat di luar negara jumlah sekian-sekian tetapi tidak ada perjanjian dengan mana-mana pihak, maka menyebabkan kita khawatir bekalan itu tak dapat sampai. Itu yang kita khawatirkan. Subhanallah. Dan terakhir kan Ustaz, saya lihat kan dekat sini ada banyak pakej-pakej ditawarkan. Sebenarnya kenapa pakej ini diadakan, Datuk? Ya, terima kasih. Dia umumnya terdapat dua pakej utama, iaitu pakej korban luar negara dan pakej korban dalam negara. Iaitu yang besar. Harga yang ditawarkan di luar negara bermula daripada RM390 dan dalam negara bermula daripada RM700. Kita masa tak banyak, jadi boleh terus layari korbanikhlas.com atau terus saja hubungi 03 8751 2500 untuk maklumat lanjut. Cuma kena ingat tarikh tutup penyertaan Korban Ikhlas adalah pada 5 hari bulan Julai tahun 2022. Jadi kita harap kita cepat-cepat terus daftar sementara masa masih ada. Dan Alhamdulillah sekarang ini jumlah penyertaan sudah pun melebihi daripada RM200,000 dapat kita kumpulkan. Kita nak mengajak masyarakat sama-sama kita tambahkan lagi jumlah penyertaan supaya ramai golongan-golongan asnaf dalam negara, luar negara dapat manfaat daripada korban hasil penyertaan kita. Amin, sampai dapatlah kita mengadakan pahala insya-Allah. Amin, insya-Allah. Sama-sama kita bantu untuk jayakan kempen ini. Jazakumullah khairan jazak buat Datuk Ustaz Badli Shah di atas perkongsian tadi. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana.